Pernah tak kita terfikir apa yang membuatkan sesebuah sekolah itu betul-betul hebat dan berjaya? Ia bukan terjadi macam tu saja kan? Sebenarnya, ia memerlukan satu asas yang sangat kukuh. Hari ini, kita akan lihat dengan lebih dekat bagaimana institusi pendidikan boleh membina sekolah yang benar-benar inklusif untuk semua murid dengan berpandukan 3 tonggak utama yang menyokongnya. Jadi, persoalan besarnya dekat sini ialah macam mana kita nak bina sebuah sekolah di mana setiap pelajar, tak kira apa pun latar belakang atau kebolehan mereka, betul-betul rasa diterima, rasa dialu-alukan dan diberi peluang untuk berjaya? Well, jawapannya bukan satu perkara yang mudah, tapi ia terbina atas 3 tonggak asas yang sangat kukuh. Bayangkan macam tiang-tiang yang menyokong sebuah bangunan. Setiap satu ni sangat penting dan kalau satu daripadanya goyah, keseluruhan struktur pun akan terjejas. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali. Tonggak yang pertama ialah kepimpinan sekolah. Macam mana-mana projek pembinaan yang berjaya, semuanya bermula dengan pelan yang jelas dan seorang arkitek yang berwawasan. Dalam konteks sekolah, arkiteknya tentulah pengetua dan barisan pentadbir. Misi utama kepimpinan ni adalah untuk mewujudkan satu budaya sekolah yang inklusif dan penyayang. Dan ini bukan sekadar slogan tau. Ia adalah satu dasar yang dilaksanakan secara aktif yang dikenali sebagai dasar penolakan sifar atau dalam bahasa Inggeris Zero Reject Policy. Jadi, apa sebenarnya dasar penolakan sifar ni? Bunyi macam serius kan? Tapi sebenarnya konsep dia mudah je. Ia adalah satu komitmen yang menyatakan bahawa pintu sekolah sentiasa terbuka untuk semua. Ia satu pendirian yang tegas, yang seolah-olah berkata, tak kira siapa awak, di sini awak diterima. Di sini awak adalah sebahagian daripada kami. Dan impaknya, memang sangat besar. Apabila dasar ini betul-betul dihayati, ia bukan lagi sekadar peraturan atas kertas. Ia mengubah suasana sekolah. Murid-murid rasa selamat dan dihargai, mewujudkan satu persekitaran di mana mereka barulah betul-betul bersedia untuk belajar. Sebab fikirkanlah, kalau seorang murid tu rasa terpinggir atau ditolak, pintu kepada pembelajaran akan tertutup untuk mereka. Dasar ini memastikan pintu itu sentiasa terbuka luas untuk semua. Okey, selepas kepimpinan dah letakkan asas yang kukuh, kita beralih pula ke tonggak yang kedua, peranan guru. Kalau pentadbir tu arkiteknya, guru-gurulah pembina yang berada di barisan hadapan yang berinteraksi dengan pelajar setiap hari di dalam bilik darjah. Tugas utama guru dalam kerangka ini adalah untuk melaksanakan pembezaan pengajaran atau differentiated instruction. Inilah pendekatan yang memastikan budaya inklusif yang telah ditetapkan oleh pentadbir tadi betul-betul diamalkan di peringkat pembelajaran. Dengar nama macam teknikal sikit kan? Tapi jangan risau, pembezaan pengajaran ni tak bermaksud cikgu kena buat 30 rancangan mengajar berbeza untuk 30 orang murid. Bukan macam tu. Sebaliknya, ia adalah satu pendekatan yang fleksibel. Guru akan menggunakan pelbagai strategi untuk menyampaikan kandungan, memproses maklumat dan menilai kefahaman murid. Semuanya berdasarkan tahap kesediaan dan minat mereka yang berbeza-beza. Jadi, ini adalah satu anjakan fokus yang besar. Daripada hanya fokus mengajar subjek, guru sebenarnya mengajar murid. Falsafahnya mudah. Fahami di mana setiap murid itu berada dan dari situlah kita bimbing mereka untuk maju ke hadapan. Baiklah, kita dah ada kepimpinan yang mantap, guru yang hebat. Tapi sebuah sekolah yang cemerlang tak boleh wujud dalam bubble-nya sendiri. Ia perlukan sokongan dari luar. Di sinilah datangnya tonggak kita yang ketiga dan terakhir, hubungan komuniti. Anggaplah ini sebagai jambatan yang menghubungkan sekolah dengan dunia di sekelilingnya. Fungsi utama tonggak ini adalah untuk membina perkongsian yang strategik, maksudnya menjalin kerjasama dengan badan bukan kerajaan atau NGO dan juga sektor swasta melalui CSR. Tujuannya bukan sahaja untuk mendapatkan bantuan dana, tetapi juga sokongan moral yang sama-sama pentingnya. Prosesnya boleh kita pecahkan kepada 3 langkah mudah. Pertama, sekolah kena tahu apa yang mereka perlukan. Adakah ia makmal komputer yang baru, program motivasi atau mungkin bantuan untuk murid yang kurang berkemampuan. Kemudian, mereka perlu proaktif mendekati rakan-rakan kongsi yang berpotensi dan akhir sekali menjalinkan kerjasama untuk mendapatkan sokongan tersebut. Dan sokongan ini datang dalam 2 bentuk yang penting.
Pertama, dana kewangan. Ini menyediakan sumber fizikal seperti infrastruktur dan bahan-bahan. Tapi yang kedua, sokongan moral, pengiktirafan dan galakan. Ini yang memberi semangat kepada guru dan pelajar untuk terus maju. Kedua-duanya sama penting, macam akar yang menyuburkan pokok. Baiklah, sekarang jom kita satukan semuanya. Kita dah lihat setiap tonggak secara berasingan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ketiga-tiganya berfungsi sebagai satu sistem yang bersepadu dan lengkap. Secara ringkasnya, inilah sistem bersepadu tersebut. Kepimpinan bertindak sebagai arkitek yang merangka plan inklusif, guru pula adalah pembina yang melaksanakannya di dalam bilik darjah, dan komuniti adalah sistem sokongan yang membekalkan sumber dan kekuatan. Inilah mesej utamanya. Tiada satu pun tonggak ini boleh berdiri sendiri. Visi kepimpinan yang hebat memerlukan guru untuk melaksanakannya. Guru pula memerlukan sokongan padu dari pentadbiran dan juga komuniti. Dan komuniti memerlukan sekolah yang mempunyai hala tuju yang jelas untuk disokong. Nampak kan? Ketiga-tiganya mesti bergerak seiring. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Cuba fikirkan tentang sekolah di kawasan anda. Daripada 3 tonggak yang telah kita bincangkan, kepimpinan, guru dan komuniti, yang manakah pada pandangan anda memerlukan perhatian dan pengukuhan yang paling mendesak sekarang? Jawapan kepada soalan itu mungkin boleh menjadi titik permulaan untuk satu perubahan yang positif.